Assalamualaikum, saya ucapkan. Nama saya Heriansyah bin Suhaimi yang mengambil kursus pengurusan berorganisasi. Saya memegang nombor pelajar BI 22110479. Dalam video ini saya ingin memberi ucapan mengenai satu isu tidak beretika yang sering berlaku di tempat kerja dan 3 cara untuk mengatasi isu tersebut. Isu tidak beretika tersebut adalah isu rasuah. Rasuah ini berlaku di mana-mana sahaja. Tidak kira di Malaysia, di Korea, di Jepun, di China. Rasuah ini berlaku baik di negara maju. Dan tidak mustahil ianya berlaku di syarikat kita. Rasuah ini adalah suatu perbuatan memberi ataupun menerima suap. Suap tu seperti apa? Seperti duit, hadiah, kenaikan pangkat kepada seseorang. Kenapa dia bagi semua tu kepada orang tersebut? Ada agendanya yang tersembunyi. Dan agenda tersebut tidak sah di sisi undang-undang. Dan ingat, rasuah ini boleh menghancurkan negara, boleh menghancurkan syarikat kita dan boleh menghancurkan masyarakat Malaysia. Jadi, macam mana kita mau membentung rasuah ni? Sebenarnya, semua pihak kena mainkan peranan mereka dalam membendung isu tidak beretika ini. First, kalau saya sebagai bos dalam sesebuah syarikat, maybe salah satu punca utama rasuah berlaku pada pendapat saya mungkin disebabkan orang yang terlibat dalam rasuah tersebut memerlukan duit lebih. Kenapa mereka memerlukan duit lebih? Maybe untuk menyara keluarga mereka. Mungkin gaji yang saya berikan tidak berpatutan dengan kerja yang dia lakukan. Kadang-kala pekerja ni, kalau mereka ingin merungut ataupun membuat komplain terhadap gaji mereka, mereka mungkin tidak akan buat aduan di saluran yang betul lah. Mungkin mereka akan bekerja di belakang kita. Apakah itu? Mereka menerima suap daripada pegawai atasan. Jadi cara yang tepat untuk kita atasi masalah ini sebagai seorang bos di sebuah syarikat adalah dengan memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Kadang, kalau kita pernah jadi pekerja, kita pasti rasa bagaimanakah rasanya mendapatkan gaji yang sedikit tetapi kerja yang banyak. Cara yang kedua untuk membasmi ataupun mengatasi masalah rasuah di syarikat kita adalah kita sebagai bos ataupun CEO tidak boleh pandang rendah dengan keluar masuk duit di syarikat kita. Kita hendaklah melakukan audit kewangan secara berkala. Kadang-kadang bila kita tidak kerap melakukan audit, pihak atasan di dalam syarikat kita maybe mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan rasuah. Kadang-kadang tu audit sudah dibuat tapi pihak atasan yang terlibat dalam rasuah ni bijak. Mereka tahu menyembunyikannya. Maka dengan itu, kita hendaklah mencipta bonding yang kuat dengan pekerja-pekerja kita yang kita rasa berintegriti lah untuk memantau aktiviti yang berlaku dalam syarikat tersebut. In case kalau mereka ternampak orang pekerja lain dalam syarikat kita melakukan rasuah, mereka boleh melaporkan kepada kita. Kadang bukan kita yang tidak mahu membasmi rasuah ini dengan melakukan audit, tapi tiada bukti yang kukuh untuk menuduh seseorang itu melakukan rasuah. Network dan connection itu sangatlah penting antara orang atasan dan orang bawahan ataupun antara bos dengan pekerjanya. Bila kita menjaga hubungan yang baik dengan kita punya pekerja pun akan buat benda yang baik kepada kita. Cara yang ketiga untuk mengurangkan ataupun mengatasi masalah rasuah adalah dengan mengetatkan peraturan di syarikat yang berkenaan dengan rasuah. Semasa kita mengambil pekerja, kita hendaklah membuat satu perjanjian yang menjanjikan hukuman yang sangat berat kepada mereka sekiranya mereka terlibat dalam rasuah di syarikat kita. Itu pertama. Kedua, kita hendaklah bekerjasama dengan SPRM untuk melakukan audit di syarikat kita secara berkala. And
undang-undang yang dikenakan oleh SPRM pun agak teruk jugalah sekiranya pekerja kita terlibat dengan rasuah. So, apabila undang-undang di syarikat kita diperketatkan dan pekerja ditakut-takutkan dengan perbuatan rasuah ini, maka secara tidak langsung aktiviti tidak beretika seperti rasuah ini dapat dikurangkan, walaupun tidak sepenuhnya lah. Apa-apa pun kita sebagai majikan ataupun CEO dalam sebuah syarikat, kita juga hendaklah mengelakkan diri kita daripada terlibat dalam rasuah. Hal ini kerana rasuah itu bukan sahaja menghancurkan syarikat kita ataupun masyarakat Malaysia, tetapi juga mampu menghancurkan negara. Sekian, terima kasih.